Assalamualaikum anak-anak. Kita sambung semula sesi PDPR kita pada hari ini dengan tajuk fobia tanpa telefon bimbit. Ya, masih lagi dalam tema 2. Jadi sebelum tu cikgu minta anak-anak untuk mengimbas kod QR yang ada pada halaman buku teks halaman 22 dan 23. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah fobia tanpa telefon bimbit. Sebelum itu, cikgu nak tanya, anak-anak tahu maksud fobia? Jika kurang jelas, cikgu minta anak-anak untuk rujuk Kamus Dewan edisi keempat untuk tahu apa maksud fobia. Baiklah, aktiviti kita pada hari ini, dengar bahan yang diujarkan dengan telitinya dan catat perkataan, istilah, rangkai kata, kata nama, kata pinjaman dan ungkapan yang berkaitan dengan tajuk. Ya. Jadi kalau tengok di sini ada dinyatakan perkataan sebelum ni kita dah pernah merujuk pada maksud perkataan dan istilah, ya. Jadi cikgu harap anak-anak masih ingat lagi apa yang dimaksudkan dengan perkataan, apa pula maksud istilah, apa pula maksud rangkai kata. Dan kita tambah lagi kata nama, kata pinjaman, ya. Jadi dalam teks ini akan terdapat beberapa perkataan, istilah yang merujuk pada kata nama, kata pinjaman, begitu juga rangkai kata dan ungkapan. Kemudian tajuk kecil bagi halaman 22 ini, hindari nomofobia. Ya. Jadi perkataan nomofobia ini merupakan contoh kata pinjaman. Ya. Kata pinjaman. Okey. Jadi, anak-anak kenalah rujuk apakah maksud nomofobia. Kemudian, petikan pada halaman 22 juga diberikan dalam bentuk infografik. Apa itu infografik? Cikgu tunjukkan. Ini infografik. Maksudnya, info ataupun maklumat dituliskan dalam bentuk carta ataupun kita sebut juga sebagai grafik. Ada gambar, ada carta, ada maklumat. Ya. Cikgu minta anak-anak untuk baca dan fahami apa itu ciri-ciri nomofobia. Kemudian halaman 23 ada beberapa pendapat. Okey, kita jumpa pula perkataan netizen. Ya. Netizen ini dalam kategori kata pinjaman, kata nama, ungkapan, istilah atau yang mana satu. Cikgu minta anak-anak untuk perincikan dalam nota dalam buku tata bahasa. Ya. Rujuk perkataan-perkataan baharu yang anak-anak temui dan letakkannya dalam kategori ataupun jenis yang mana. Kemudian, maklumat muka surat 23 ini diberikan dalam bentuk pendapat. Pendapat beberapa orang awam, ya, tentang nomofobia. Baiklah. SP yang akan anak-anak kaji dan cikgu harap anak-anak boleh capai ialah 1.2.1 mendengar dan menerangkan maksud perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks secara bertata susila. Masih lagi pada SP mendengar dan menerangkan maksud. Ya. Jadi bukanlah satu kemahiran yang baharu. Kita masih lagi kemahiran yang lebih kurang sama pada tajuk-tajuk sebelum ini. Namun kita tambah dengan kata pinjaman dan kata nama. Kemudian untuk membolehkan anak-anak lebih faham, lebih jelas tentang nomofobia, cikgu minta anak-anak untuk menerokai maklumat lain tentang kesan-kesan nomofobia terhadap kesihatan seseorang. Ya.
Jadi yang ni merupakan tugasan individu. Cikgu minta untuk anak-anak mencari maklumat terokai menerusi enjin carian Google dan tolong lengkapkan maklumat itu dalam bentuk peta pemikiran. Ya. Okey, kita akan jumpa dalam Telegram. Cikgu tidak akan panggil untuk Google Meet pada hari ini kerana cikgu berada di sekolah untuk mesyuarat kurikulum. Ya. Jadi cikgu akan ikuti perbincangan dan sebarang pertanyaan dalam Telegram. Baiklah, tugasannya apa tadi? Baca muka surat 22 dan 23. Fahami istilah-istilah baharu. Letakkannya pada kategori yang mana. Kemudian cari maklumat tambahan tentang nomofobia dan tuliskannya dalam peta pemikiran secara kreatif. Ya. Jadi peta pemikiran itu boleh dalam bentuk tulisan tangan ataupun nak gunakan komputer, gunakan telefon bimbit, menggunakan perisian apa-apa yang ada dalam telefon bimbit juga dibenarkan. Ya. Baiklah, cikgu akan ikuti perbincangan seterusnya dalam grup Telegram. Jumpa nanti.